1, 2, 3. Tak ada. Wah. Sampai mana? Oh, sudah dah. Sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah. Tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad alladhi qudwatan lil muslimin wa quwwatan lil mujahidin wa rahmatan lil alamin. An-Nabiyur Rahmah wa syafi'ul ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa amma ba'du, fal mukarramul muhtaram, yang berbahagia lagi dimulakan oleh Allah, Tuan Pengurusi Masjid, Saf Kepemimpinan Jawatan Kuasa, yang dikasihi tuan-tuan guru, para alim ulama, yang dirindui seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalian. Marilah ibu ayah, adik kakaknya berbahagia, kita menjaga niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya pula, atas lambang kasih sayang kita kepada tuan-tuan guru kita, ibu ayah kita, kaum kerabat kita, yang mana sudah tentu antara mereka adanya telah dipertemukan dengan Allah. Maka marilah kita menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah buat mereka yang telah pergi, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa'tasimu bihablillah wa tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum wa kuntum 'alaihi fa'alafa baina qulubikum fasbatu wa kuntum 'ala shafa'a hufratin qadruha. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini marilah kita sama-sama menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah atas nikmat taufik yang telah diberikan olehnya. Kita masih dikekalkan dengan nikmat beragama. Kita mampu meninggalkan dunia dan kita menuju kepada akhirat. Kita mampu meninggalkan segala urusan-urusan pribadi keduniaan yang lain
dan kita mampu mengutamakan urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata seorang penyair di dalam sebuah kitab yang berjudul Bahrul Kamil, ya man bidunyahu istaghal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflah hatta dana minhu al-ajal al-mautu ya'ti baqtah wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Maksud daripada syair ini, wahai orang yang sibuk dengan dunia, sungguh tertipu dirinya oleh angan-angannya panjang, atau tidak henti-hentinya dia di dalam kelalaian, hingga semakin dekat dari dirinya dengan sang ajal. Kematian datang dengan tiba-tiba, sementara kubur adalah peti bagi amalan. Sabarlah menghadapi keadaan dunia, tiada kematian kecuali dengan ajal. Tuan-tuan puan-puan, maka sebab itu menyadari makin hari ke sehari kita makin dekat dengan ajal, kita makin pasti dengan mati. Sebab itulah tuan-tuan, biarlah ilmu dan diri kita menjadi sebati tuan-tuan. Biar kita berada di mana kehendak Allah mahu kita berada. Kita tak nak kita berada pada tempat yang Allah tak nak kita ada, ataupun kita tidak ada pada tempat yang mana Allah nak kita ada tuan-tuan. Maka sebab itu hadirilah kuliah-kuliah ilmu. Mudah-mudahan kita beroleh redha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama menyambung kembali pengajian kitab, yaknilah Manusia dan Islam, yang telah ditulis oleh almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Muslimin muslimat yang berbahagia, yang mana kalau sekiranya kita melihat persoalan jihad adalah merupakan persoalan yang sangat penting. Tolong tengok muka surat 355. Muka surat 355, yang mana persoalan jihad adalah merupakan persoalan yang paling penting, kerana ianya menjadi benteng bagi menjaga Islam. Tanpa jihad, umat Islam akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malam ni kita akan sambung muka surat 355, dan kita bermula dengan muka surat sebelum daripada itu. Masyarakat Islam yang mengabaikan jihad. Tengok 354, paragraf paling bawah. Masyarakat Islam yang mengabaikan jihad adalah masyarakat yang sudah kehilangan satu dari bukti keimanan yang paling jelas dan nyata. Hanya sesungguhnya mereka yang beriman itu ialah mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak merasa ragu dan berjihad dengan wang dan hartanya serta dengan diri dan nyawanya. Mereka itulah orang-orang yang benar, yaknilah benar pada imannya. Tuan-tuan, kalau kita tengok nak tahu iman benar atau tidak, cuba kita tengok imannya para sahabat. Para sahabat yang betul-betul memiliki iman yang sejati. Mereka tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian. Mereka tidak pernah mengabaikan perintah jihad yang telah diletakkan pada pundak-pundak mereka. Contohnya kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Alaq, seorang sahabat Nabi tuan-tuan yang sangat muda, tatkala mana dia berusia 10 tahun, pada suatu hari tuan-tuan, dia telah melihat ramai orang yang pergi ke masjid
yang mana anak-anak kecil berpegangan tangan dengan para ayah mereka. Maka apabila sampai di rumah, dia telah bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, di manakah ayah?" Maka tuan-tuan, ibu dia pun tak boleh jawab. Ibu dia lalu menangis. Tuan-tuan, maka jawab si ibu, "Wahai anakku, pergilah kamu bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan tanya mana ayah kamu." Mak dia suruh pergi cari Rasulullah. Sebab mak dia tak mampu nak jawab. Mak dia teriak, air mata pun menitik merambu-rambu. Tuan-tuan, maka dia pun pergi bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayahku ada di mana?" Maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Alaq, ayah kamu sudah syahid di medan peperangan, dan ayah kamu menanti kamu di pintu syurga." Lalu dia pun seronok, tuan-tuan. Dia pun gembira, dia pun balik ke rumah. Pada satu masa, tuan-tuan, waktu umur dia 15 tahun, dia telah mendengar perintah untuk berperang. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nak bawa dia pergi tanpa kebenaran daripada ibunya. Maka dia pun balik, tuan-tuan, jumpa dengan ibu dia. Dia sebut, "Wahai ibu, sudah tiba seruan jihad. Adakah boleh untuk aku mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ibu dia pun tengok, pandang wajah dia. Maka disebut, "Wahai Alaq, waktu ayah kamu berperang, aku mengandungkan kamu baru 3 bulan. Dan apabila pulang sahaja dari berperang, yang mana ibu hanya melihat hanya sarung pedang dan pedang sahaja pulang ke rumah. Bapa kamu tak pulang, yang pulang cuma pedang dengan sarung. Maka aku mengetahui bahawasanya ayah kamu telah syahid. Dan sekarang cuma aku dan kamu." Tuan-tuan, mak dia pun rasa berat nak lepaskan dia. Tuan-tuan, tetapi dalam perasaan hatinya berat. Lalu dia telah berkata, "Pergilah wahai anakku, kerana sesungguhnya Islam itu lebih berharga. Kamu pergilah." Tuan-tuan, disebut, maka pergilah sahabat ini berada dan duduk bersebelahan dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang. Tuan-tuan, waktu perang tu pula diceritakan sahabatnya muda ni, tuan-tuan, tak terlepas mata dia dari memandang baginda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab sayangnya dia kepada Rasulullah. Tuan-tuan, disebut tiba-tiba melayanglah, tuan-tuan, satu lembing yang hampir terkena kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ni, tuan-tuan, dia lompat sehingga ke lembing itu telah menembusi akal jantungnya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya sahabatnya muda ini, subhanallah, jatuhnya di kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab tengok keadaan Alaq. Tuan-tuan, maka disebut oleh sahabat ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong sebut kepada ibuku, sesungguhnya aku dan ayahku menunggu ibu di pintu syurga. Dan sampaikan salamku kepada ibuku." Lalu dia pun syahid di dalam medan peperangan. Maka bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, maka ibu kepada Alaq ni, dia pun tanya, "Ya Rasulullah, manakah anak aku?" Tuan-tuan, maka Nabi pun jawab, "Wahai ibu kepada Alaq, aku sampaikan salamnya buat kamu
anak kamu sudah syahid, anak kamu dan suami kamu sedang menanti kamu di pintu syurga. Tuan-tuan, kalau fikir hati memang mak dia ni sedih, kata ulama. Tetapi tuan-tuan, mak dia ni reba. Sebab kerana bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya untuk mati syahid, yaknilah memilih anaknya itu. Tuan-tuan disebut, maka mak dia pun memegang erat sebatang tongkat sampai rebah. Lalu tuan-tuan tiba-tiba meninggal dunia. Maka kata ulama, mereka seluruh atau sebuah keluarga telah gugur sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mak dia pun kata ulama dapat pahala sama mati syahid kerana reba di atas jihad yang telah dilakukan oleh anaknya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah ini merupakan kisah seorang sahabat, umur baru 15 tahun, tetapi tuan-tuan dia sanggup mengorbankan dirinya bagi mempertahankan baginda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita anak kita umur 15 tahun buat apa, tuan-tuan? Main masjid tak malam ni? Tuan-tuan, dia press motor wai suku. Jadi 3 suku, tuan-tuan. Masjid pun tak mari. Sonok naik wai suku, pak pun 3 suku lah. Datuk budak tu tak ada lesen, hampir beli motor buat. Saya baru ni duduk tunggu rumah bersalin. Kanan labor room Dewan Bersalin, kiri Dewan Bedah. Saya duduk tengah. Duduk sebentar, tuan-tuan, datanglah nurse, usung satu katil. Tengok ada seorang ibu sedang menemani. Semua duduk tengok. Tiba-tiba datang pula setelah dari itu ayah dia. Saya tanya, ada apa anak bang ni, kena apa? Anak saya naik motor, lesen tak ada. Lampu tak buka, belah tiang elektrik, kaki patah habis. Dah 4 hari dah. Ni malam ni kena operate pula. Tuan-tuan, saya tengok muka bapak dia tu nampak macam kecil je pun. Kalau nak jawab tu boleh. Tapi sebab kita pun sabut duduk tunggu isteri kita. Saya nak jawabnya abang tu bodoh teruk sangat pasal apa? Dah tahu anak tu umur berapa tahun, pergi bagi naik motor buat apa? Lah ni patah kaki apa tak boleh. Tuan-tuan, banyaklah tak larat cerita. Ada sekali tu, tuan-tuan, budak tu naik motor jatuh. Kawan-kawan dia khumun, kita ingat nak tolong, rupanya dia tolong marah, tuan. Sebab hanglah kita kalah race malam ni. Tu dia, tuan. Ni budak-budak muda lah ni. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Sebab tu iman ni, tuan-tuan, dia tak boleh diwarisi. Dan iman ni, tuan-tuan, dia mesti dididik, diberikan ilmu, maka barulah iman itu akan mencapai level kesempurnaan. Tuan-tuan, saya pernah, ni cerita lama dekat 10 tahun ada. Saya masuk satu kedai pomen, tuan-tuan. Main satu budak rock ni. Dia kata, ustaz boleh tak keluar pada kedai ni? Saya masuk kedai pomen ikon. Saya kata, pasal apa? Dia kata, saya ni kalau tipu orang lain boleh, tapi tipu ustaz saya tak gamak. Saya duduk kedai ni, saya kuli. Jadi saya tahu toke saya ni suka tipu orang. Sebab tu saya tengok ustaz ni dengan jubah, dengan kepiah semua. Saya tak gamak nak tipu. Jadi tuan-tuan, bermula daripada peristiwa tu, saya pun baiklah dengan dia. Dia pun selalu telefon. Saya pun kadang-kadang jumpa dia. Sampailah tiba satu masa, tuan-tuan, sehingga waktu tu malam dia minta jumpa. Dia kata, ustaz, ada benda penting, saya nak kahwin, tapi ada sikit masalah. Saya tanya apa masalah, dia tak nak cerita. Dia kata, tak apalah ustaz, balik kuliah pukul berapa pun tak apa, nanti kita jumpa.
Tuan-tuan, saya pun pergilah jumpa. Bila jumpa tuan-tuan, dia kata, Ustaz, adakah layak saya ni kahwin? Saya telah merosakkan banyak anak-anak gadis. Dan saya sebenarnya seorang joki kereta. Tuan-tuan, dia kaki race. Dan saya tanya, hang bawa kereta apa? Dan saya bawa kereta Myvi, tapi Myvi-nya saya bawa tu bukan Myvi-nya macam Ustaz tengok. Dia tinggal rangkanya. Dan saya tanya dia lagi, Haris tahu mana? Taman Sama Gagah Pematang Pauh. Oh, situ. Dan pukul berapa, hari berapa? Dia kata tiap malam minggu. Dan hadiah banyak mana? Bukan takat duit, perempuan pun boleh, dia kata. Tuan-tuan. Jadi dia tunjuklah telefon itu. Dia kata, Ustaz tengok. Saya baru tengok. Saya kata tak mau tengok. Dia kata inilah gambar-gambar perempuan-perempuan yang pernah saya dapat. Tuan-tuan sementara tu. Lala sekali tuan-tuan, dia pun sebut, dia kata, Ustaz tolong bimbing, dan saya nak bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, akhirnya dia pun kahwin, alhamdulillah. Dia pun tinggal ada benda-benda tu. Cuma dah lama kenal tuan-tuan baru tahu. Rupanya Tok Ki dia seorang tok guru terkemuka di Kelantan. Tuan-tuan, tu kata iman tak boleh waris. Tapi tuan-tuan, syukurlah pada Allah. Barangkali kerana titisan jasa-jasa ilmu Tok Wan ni, maka maka zuriat itu, cucu itu tetap dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sedih bila mana anak-anak muda kita ini tuan-tuan tidak ditanamkan dengan semangat jihad. Dan sebaliknya umur mereka habis begitu sahaja. Tuan-tuan, turunlah buat kerja dakwah di lapangan. Turun tuan-tuan, tarik anak-anak muda, pimpin mereka supaya mereka kembali berjuang bagi menegakkan agama Allah. Tuan-tuan, kalau nak cerita kisah pengalaman saya dengan budak-budak ni tuan-tuan, tak larat cerita. Ada sekali di Masjid Berapit, saya turun khutbah tuan-tuan, satu budak India baru masuk Islam. Bukan main tanya soalan, main buka seluar terus. Terkejut tuan-tuan, dia main buka seluar. Bukan londes semua lah, buka lagu tu. AJK ada sebelah. Saya kata pulak dah pasal apa? Dia kata tak nampak. Saya ni tatu daripada atas sampai bawah. Lah ni nak taubat, nak buat macam mana? Dulu saya gangster. Saya tengok dia buat dia geng kosong berapa lah. Banyak geng lah dia buat ni. Tuan-tuan, pemuda-pemudanya macam ni, yang mesti kita bimbing mereka, bagi tauhid pada mereka, bagi ilmu pada mereka, supaya mereka menjadi seorang anak muda yang boleh mempertahankan Islam, Allah dan Rasul tuan-tuan. Nyentuhnya kita nak. Dan sebagaimana kisah sahabat yang kita bincangkan tadi. Sebab tu zaman Nabi SAW, bayangkan seorang sahabah umur 15 tahun tetapi mempunyai jasanya besar, mempertahankan baginda SAW daripada dilemparkan dengan lembing tuan-tuan. Dia sanggup bagi badannya, dia sanggup walaupun jantung dia tembus, tetapi yang penting adalah keselamatan baginda Sayyiduna Rasulullah SAW. Kita lah ni terbalik. Biar ustaz kena tak apa, penting kami tak kena. Tu kita. Kami akan meneruskan sisa-sisa terakhir ustaz punya perjuangan. Tu kemas lagi. Dia kata biar kau depan nak tangkap, tekak ustaz seorang dah harap. Kami boleh pergi ziarah. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, tengok kitab balik. Jadi disebut oleh Datuk Harundin, ini juga berarti bahawa masyarakat yang mengabaikan jihad adalah masyarakat yang kehilangan cirinya, yang menjadi tunggak dan teras kepada masyarakat yang ideal, khairul ummah. Khairul ummah ni tuan-tuan kita kena tahu. Tolong jangan naik motor SS. Tahu motor SS? Motor syok sendiri nama dia. Khairul ummah ni tuan-tuan Allah tuju kepada para sahabat. Para sahabat
mereka telah diberikan pengiktirafan oleh Allah Ta'ala. Mereka dipanggil sebagai khairul ummah. Kita ni tuan-tuan bukan khairul ummah. Kita ni cuma umat akhir zaman tuan-tuan. Kalau kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita termasuklah di kalangan kekasihnya dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi telah bersabda, ahbabi qaumun lam yarawni wa aminu bi ana lakum bil aswaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi sebut, aku rindukan kekasih aku, aku rindukan kekasih aku, aku rindukan kekasih aku. Maka para sahabat radhiyallahu taala alaihim, mereka telah bertanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah kami ini bukan kekasih kamu? Adakah kami ini bukan orang yang kamu rindui? Lalu dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ahbabi, kekasihku adalah merupakan satu kaum yang mana mereka tidak pernah tengok aku, tetapi mereka beriman dengan aku, dan aku ke atas mereka itu berada dalam perasaan yang sungguh kerinduan, kata Rasulullah. Tuan-tuan, kita ni mengharapkan supaya kita termasuk dalam hadis tu, insya-Allah. Sebab tu tuan-tuan perbanyakkan selawat. Selawat ni bukan selawat main-main tuan-tuan. Dia nak cerita bab ni payah. Tuan-tuan balik kena buka Marakil Ubudiyah. Aku pesan kepada kitab Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan tengok kita solat bila duduk dalam tasyahud tu, sepatutnya kita kena bayangkan apa? Kita kena bayangkan bahawasanya di situ hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata Imam Al-Ghazali, sebab di situ kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita membacakan selawat Ibrahimiyah. Tuan-tuan tak baca tu lingkup semayang tuan-tuan. Faham? Jadi tuan-tuan, selain daripada kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatihah, tuan-tuan dalam tasyahud tu, tuan-tuan tak puji kekasih Allah, tuan-tuan tak puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lingkup semayang tuan-tuan. Lingkup. Tuan-tuan, kita ni dalam bab mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarlah sampai kita mimpi bertemu Rasulullah. Bagi orang awam, kata almarhum Tuan Guru Haji Soleh, begitu juga kata Pak Sumit, begitu juga kata Imam Ibn Arabi, dia mesti berikhtiar sampai tahap dia boleh mimpi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang duduk bergelumang dalam bidang tariqah, dalam dunia keilmuan, maka tuan-tuan, telah berkata Imam Ibn Arabi, biarlah sampai tahap dia dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, menandakan bahawasanya ilmu itu betul, perjuangan itu betul. Jadi tuan-tuan, tu bagi geng-geng tutup guru, geng ustaz-ustaz, level dia kena situ. Tapi bagi orang awam ni tuan-tuan, at least kena ikhtiar, kena berusaha, biarlah dia sampai mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapanya umur dia makin lanjut, tapi kata ulama dia tak boleh mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia kena rasa risau, takut dia itu sebagai ahli neraka Allah, tuan-tuan. Sebab tu kena buat postmortem, kena cek sebab apa aku tak boleh mimpi lagi. Semua hidup aku ni sebab apa aku tak boleh mimpi jumpa Rasulullah lagi? Sebab apa? Selawat tak cukup kah? Semayang tak kena kah? Puasa tak betul kah? Quran baca celang-celum kah? Tuan-tuan, kasih pada Nabi ni setara mana? Tuan-tuan, kena postmortem. Sebab kata ulama, kita diberikan hatinya sama. Serupa cermin mata, kata ulama. Cermin mata tu bila dia punya cermin depan tu tuan-tuan kena habuk, tengok tak nampak. Macam tu juga hati, tuan-tuan. Hati kita bila banyak sangat buat maksiat, banyak sangat buat dosa, tuan-tuan, maka hati tu yang sepatutnya kita nampak, tuan-tuan, jadi tak nampak, tuan-tuan. Sebab tu kena berusaha untuk bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Salah satunya tuan-tuan dengan kita berjuang membawa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, sebab itu tuan-tuan, kalau masyarakat meninggalkan jihad, kalau umat meninggalkan jihad, tuan-tuan, langsung hilang keistimewaan khairul ummah. Sebab apa? Dia tidak meneladani para sahabah radhiyallahu ta'ala alaihim. Dan kata almarhum lagi, masyarakat Islam yang mengabaikan jihad adalah masyarakat yang lebih mementingkan diri. Dan dia orang yang pentingkan diri. Dia tak sanggup mementingkan agama Allah. Dia orang yang mementingkan nafsu. Dia orang yang mementingkan dunia. Sebab tu tuan-tuan, orang yang berjihad, dia sanggup tinggalkan semua kepentingan dunia dia semata-mata untuk kepentingan akhirat, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, dan masyarakat Islam yang sedemikian adalah masyarakat yang telah berkecaian simpulan tali perhubungannya, masyarakat yang terurai jalinan tali ikatan persaudaraannya, sedangkan agama khususnya Islam sentiasa mengawal supaya ikatan dari simpulan tali perhubungan kemasyarakatan itu tetap terjamin kukuh dan utuh. Masyarakat Islam yang sedemikian itulah masyarakatnya fasik, yang telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taubah surah ke-9 ayat 24. Allah telah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Seandainya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, ahli keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu, segalanya itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad untuk agamanya, maka kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya, azab siksanya, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi tuan-tuan, ni ancaman. Kalau tuan-tuan lebih sayang semua tu berbanding dengan Allah dan Rasul, tuan-tuan percayalah semuanya itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita mestilah meletakkan Allah dan Rasul di tempatnya paling tinggi, tuan-tuan. Kalau kita rasa sayang pada anak kita, sayang pada isteri kita, sayang pada mak ayah kita, tuan-tuan, letakkanlah Allah dan Rasul di tempatnya paling atas. InsyaAllah nyalin semua nanti settle. Tapi kalau kita melebihkannya lain dibandingkan dengan Allah dan Rasul, maka disitulah menyebabkan simpulan yang selama ni memang dah membelit pun, akhirnya simpulan itu akan semakin berbelit-belit, tuan-tuan. Tunya hidup jadi caca merbah. Jadi macam-macam, bini tak ngam-ngam mak, anak tak mau dengar kata, isteri keluar dengan jantan lain. Sebab apa jadi semua tu? Sebab tuan-tuan, tu tanda Allah Ta'ala sedang mau porak-perandakan kita kerana kita tak jaga, tak bantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mau tolong Allah, tapi kita nak Allah tolong kita. Lagu mana? Sedangkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tansurullah yansurukum wa yusabbit akhdamakum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu kamu dan memperteguhkan kedudukan kamu di muka bumi, tuan-tuan. Ni janji Allah. Sebab tu kita kena tolong, tuan-tuan, tolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang berbahagia, dalam ayat ini jelas sekali
hubungan antara jihad dengan cintakan Allah dan Rasulnya. Kerana cinta itu adalah nadi dan nyawa keimanan, sementara jihad dan pengorbanan adalah hasil buah iman dan juga bukti atas cintanya. Kerana hakikat cinta ialah pengorbanan untuk yang dicintainya. Amat perlu diulangi di sini bahawa punca kelemahan dan kemunduran, kehilangan maruah dan nilai diri masyarakat Islam ialah kerana ketiadaan roh jihad yang membuktikan kemalapan api iman atau ketandusan bumi hatinya dari siraman baja iman. Seterusnya, kelemahan gelora cinta kepada Allah pada pembalasannya, pada keredaannya, keampunan dan juga rahmatnya. Ni azan ke terus ni? Terus ya. Usahanya paling besar, bahkan yang paling berat dan sulit, tetapi paling kudus dan luhur demi untuk mengembalikan kedudukan umat Islam sepertinya dijanjikan ialah menghidupkan bumi hati umat Islam dengan roh iman, mengisi jiwa dan hati umat Islam dengan hakikat cinta kepada Allah dan Rasulnya, demi untuk menghasilkan jihad dan pengorbanan yang sememangnya tidak terpisah dari iman dan Islam. Jadi tuan-tuan, jihad ni dia lambang yang menentukan sama ada betul atau tidak betul iman kita pada Allah dan Rasul, tuan-tuan. Sebab tu orang yang kasihkan Allah dan Rasul, maka dia sanggup berkorban bagi merealisasikan jihad. Tuan-tuan, hari ini apatah lagi kan kita berhadapan dengan suasana yang sungguh mencabar, tuan-tuan, terutamanya kepada Islam. Dan itu juga tuan-tuan diakui, diakui tuan-tuan oleh Perdana Menteri yang berucap semalam. Tapi malangnya ucapannya itu makin mengguris dan melukakan hati orang Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas, jihad ni dia ada banyak. Ada jihad taklim, ada jihad melalui media cetak, media elektronik, ada jihad siasah, ada jihad al-qat, jihad peperangan. Jadi jihad ni macam-macam. Cumanya tuan-tuan, hari ini saya meminta kepada ibu ayah agar jayakanlah jihad, jihad ekonomi, jihad iqtisad. Sahulah kempen yang sedang dilakukan sekarang, BMF, Buy Muslim First. Tuan-tuan, kerana berpandukan data-data yang telah dikeluarkan, tuan-tuan, kita melihat kadang-kadang kita menjadi umpama buih banjir, tuan-tuan. Dan sampai bila kita semata-mata nak jadi buih tanpa bertukar menjadi gelombang yang mampu membadai pada apa yang duduk di hadapan kita. Tuan-tuan, berpandukan laporan Jabatan Perangkaan dan Penduduk mengikut Jabatan Perangkaan, tuan-tuan, bilangan penduduk di dalam negara kita, kalau kita pecahkan, tuan-tuan, berpandukan statistik tahun 2018, rakyat Malaysia jumlahnya 32.4 juta orang. Dan daripada bilangan itu, orang Islam yang berbangsa Melayu berjumlah 20.07 juta. Sementara bangsa Cina 6.69 juta. Sementara bangsa India 2.01 juta. Baki lagi, tuan-tuan, 0.29 juta penduduk terdiri daripada 80 kaum etnik. Tuan-tuan, banyak sebenarnya etnik di Malaysia ni. Dia ada 80, hanya membentuk 0.29 juta penduduk. Jadi berpandukan dapatan ini, tuan-tuan, berpandukan statistik ini, bangsa Melayu Islam adalah kelompok majoriti. Tetapi malangnya, tuan-tuan, kalau kita tengok penguasaan ekonomi di kalangan bangsa Melayu Islam jauh ketinggalan. Sebuah majalah ekonomi bertarikh 7 Mac tahun 2018 tatkala mana mengeluarkan senarai 10 orang paling kaya di Malaysia. Tuan-tuan, tidak ada nama walaupun seorang orang Islam, tidak ada. Yang adanya, tuan-tuan, nama Robert Kwok.
diikuti Kwek Leng Chan, Ananda Krishnan, Teh Hong Piao, Lee Shin Cheng, Lim Kok Tai, Chin Lip Kiong, Kun Poh Kiong dan Poh Ming. Tuan-tuan, satu nama Melayu pun tak ada. Bahkan tuan-tuan, tangga ke-11 seorang berbangsa India, Tan Sri Sheikh Mohtar Al-Bukhari, jatuh ke tangga nombor 13. Tuan-tuan, mana marah kita? Malu tak? Malu lah. Sebab apa? Ni negara majoriti Muslim. Tapi sebab apa? Daripada 10 orang paling kaya, seorang nama orang Islam pun tak ada. Dan kemudiannya pula tuan-tuan, kalau kita tengok laporan unit perancang ekonomi, dari sudut pendapatan isi rumah bulanan, tuan-tuan pun kita ketinggalan. Bangsa Cina tuan-tuan RM8,708, bangsa India tuan-tuan RM7,150, sementara bangsa Melayu RM6,267. Dan ada juga cakap-cakapnya nakal yang menyebutkan bahawa sekarang ini kita dah jatuh nombor 4. Nombor 3-nya adalah parti pendatang asing tanpa izin. Kalau fikir balik sungguh, tuan-tuan tengok pergi pasar malam tuan-tuan tengok Bangla, Bali banyak mana, tuan-tuan beli banyak mana. Belah sini mungkin tak apa nampak. Kalau belah Pantai Barat tengok pokok tu nanti keluar ni India. Sampai tak tahu nak pegang hok mana satu. Orang kita ni tuan-tuan dia pusing kat 10 kali baru beli satu barang. Kadang ikan tu murah dah, dia tanya lagi, tak ada lagi yang murah. Kadang yang jual timbun nenek semua kau pergi terjun luk tangkap sendirilah senang. Tuan-tuan, sementara tu nak abang kata kuasa membeli makin mengurang di kalangan bangsa Melayu. Tuan-tuan bayangkan nanti kalau skim pincin pun dibuat, penjawat awam dikurangkan, sedangkan 90% penjawat awam ni terdiri di kalangan bangsa Melayu. Tuan-tuan, apa akan berlaku? Ini perkaranya tuan-tuan kena fikir. Dan kalau kita tengok laporan daripada Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM telah menyebutkan bahawasanya berpandukan statistiknya telah dikeluarkan, tuan-tuan, dari 548,267 PKS di Malaysia, cuma orang Melayu ni tuan-tuan menguasai 37% sahaja dari PKS. 37. Dan 37 tu tuan-tuan cuma terlibat dalam perusahaan yang bersih kecil. Tak ramai pun yang terlibat dalam bersih sederhana. Tuan-tuan, begitu juga kalau kita tengok dari sudut pasaran modal syarikat di Malaysia, penguasaan Bumi Putera cuma 15%, tuan-tuan. Tu laporan MTEM. Statistik daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada bulan Januari tahun 2018 menunjukkan bahawasanya dari sudut perniagaan franchise, tuan-tuan, bukan Bumi Putera adalah sebanyak 628 franchise berbanding Bumi Putera cuma 236 sahaja. Pun kita ketinggalan, tuan-tuan. Itu tak cerita lagi soal transaksi pembelian hartanah. Nisbah bukan Bumi Putera 53.4%, Bumi Putera cuma 39.5%, dan baki 7.1% adalah merupakan syarikat. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah ini antara statistik ataupun indikator yang perlu tuan-tuan fikir sama ada wajar atau tidak kempen yang sedang kita lancarkan sekarang. Sebab tu bagi saya ini merupakan suatu perkara yang wajar dan sepatutnya tuan-tuan telah lama dilaksanakan. Ini sebagai dari jihad. Sebab tu ekonomi ini tuan-tuan adalah merupakan sebahagian daripada jihad yang disebut oleh Sid Hawa dalam kitab Jundullah. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Sebab tu jangan kita ni cuma sekadar sebut. Balik sagi ni pergi tengok dari dapur sampai ruang tamu, berapa produk bukan Islam yang dah masuk dalam rumah tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok.
Sebulannya tuan-tuan belanja tu berapa banyak duit nya tuan-tuan dah bagi kepada syarikat-syarikat umat Islam, berapa banyak duit nya tuan-tuan dah berikan kepada syarikat-syarikat hanya bukan Islam. Nya Islam berapa, nya bukan Islam berapa. Balik tuan-tuan cuba try fikir tengok. Siapa yang mengkayakan siapa? Tuan-tuan, kadang-kadang kita masuk sampai ke rumah Penan di Sarawak, boleh jumpa sabun MW tuan. Mana hala rumah Penan tu? Produk barat boleh masuk. Tuan-tuan. Tapi bola kertis ni pun nak cari minyak, orang kita buat pun kadang-kadang susah. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tu peranan. Mereka-mereka yang suka memanipulasikan pasaran. Tuan-tuan, dia puak-puak ni, dia barang-barang kita ni kadang-kadang dia sentiasa sekat. Saya ada pengalaman mula-mula habis mengaji dulu tuan-tuan. Saya pernah diminta untuk mengendalikan sebuah syarikat. Saya jadi branch manager kepada Escora Marketing. Kita produce, kita keluarkan dinar cola tuan-tuan. Dan produk dinar cola ni waktu tu memang meletup. Kalau tuan-tuan masih ingat waktu tu ada cerita apa? Cerita satu adik kena tembak di sebalik tembok oleh tentera Yahudi. Dia kena tembak budak tu. Apa nama budak tu, ingat tak? Ingat kan cerita kan? Yang bapak dia pegang dia kena tembak. Dia kebetulan waktu tu tengah meletup tentang isu intifadah apa semua. Jadi waktu tu kita pun buat kempen boikot produk Yahudi lah macam-macam. Jadi tuan-tuan, maka pada waktu itu produk yang kami keluarkan itu nama dinar cola tuan-tuan, memang meletup. Memang meletup. Di Penang boleh kata setiap kedai semua jual, kedai-kedai runcit. Kita pergi tengok memang produk tu habis. Tapi tuan-tuan, walaupun kami kelang nak pergi supply, nak bagi sendiri pada pekedai-pekedai nyanan Muslim ni tuan-tuan, dia orang tak nak ambil. Dia mesti nak ambil pada pengedar terbesar dah, bangsa dia sendiri. Saya ingat lagi nama Wan Sing, satu Cina, dia duduk di Relau. Tuan-tuan, dia sewa flat lamanya pun. Semua produk kami dia buat stok situ. Lepas tu minta FOC lah, minta macam-macam, tak mau. Sama Kelang pun tak boleh bagi harga, Lingkup lah bagi harga tu. Tuan-tuan, tapi nak habang kata dia orang punya kerjasama ni, dia mainkan produk kita ni. Kalau kita tak melalui Cina ni tuan-tuan, memang tak boleh masuk. Kedai tekan ambil, walaupun produk kita tu laris macam mana sekalipun. Tuan-tuan, tu salah satu contoh. Betapa mereka tuan-tuan selama ini memainkan peranan begitu agresif. Tapi bila kena pada kita, bukan main resis lah. Apalah. Ditambah lagi dengan menterinya sijil pun tak kata wahlah. Tuan-tuan, dia tak kerti beza antara kalimah mengutamakan dan kalimah boikot tuan. Nak buat lagu mana menteri tak tahu apa. Yang dia tahu bawa turun harga telur lah. Tu yang dia tahu. Tu yang kata dulu saya tak faham juga, bertelur sebiji rius kampung. Dulu tuan-tuan peribahasa tu tak apa nak faham. Tapi sejak lepas PRU baru ni tuan-tuan, peribahasa ni saya makin faham. Patut kena tukar sikit. Kalau dulu bertelur sebiji rius kampung, nyanyi tuan-tuan turun harga telur riuh satu dunia tu. Dia patut kena tukar sikit baru kena. Kena dengan peredaran masa. Kempa marah aku sebut lagu ni. Tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Allah tolong ayam. Hampir tengok ni barang-barang lain semua naik semua. Mana ada tak naik. Tuan-tuan, kesian. Kesian kepada kita lah. Kita sebagai pengguna tuan-tuan yang ditindas. Demo tak apalah. Dulu bukan main Omar Abdul Aziz lah. Cerita dulu saya selalu dengar cerita-cerita popok demo ni. Cerita macam mana Omar Abdul Aziz singgah di rumah rakyat yang miskin. Rakyat tu pun kalut lah dengan Omar Abdul Aziz mai. Omar Abdul Aziz pun tidur lah belah belah atas tu, rumah tidur di bawah.
Tengah-tengah malam meniti ayak tu rumah terkejut, ingat hujan turun. Tapanya kata hebat Umar Abdul Aziz ni, dia bertajuk mengalirkan air matanya, yang menitis rupa-rupanya bukan hujan, tapi tuan-tuan air mata Umar Abdul Aziz. Dulu tuan-tuan depa suka ceramah lah, cerita babak tu tuan-tuan lah, ni mana pi Umar Abdul Aziz depa. Dengan penuh bangganya tuan-tuan, dalam TV sebut, pendapatan saya sebagai ahli parlimen sekarang RM80,000 sebulan. Bukan main lagi. Tuan-tuan, ada bagi untuk rakyat, ada buat macam Tok Guru Mesti Besar Kelantan, sampai gaji langsung tak ambil tuan-tuan. Naik pun kereta buruk, tanam sayur sendiri. Ada tak pokok tanam sayur sendiri? Mana ada pokok tanam pokok buluh, ada lah. Tuan-tuan, tu ada. Tuan-tuan, ni benda ni tuan-tuan kena fikir tau. Bab agama pun tak apa-apa. Ayat jaga masjid, pi abang kata jaga rumah ibadat orang lain. Hafzuddin jaga Islam, pi abang kata jaga agama Kristian. Orang hina Nabi pun semua duk diam, tak tahu je pun. Tuan-tuan, ni yang banyak berlaku sekarang. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, ucapan Dr. Ahmad Fadhil Sya'ari itu, tuan-tuan kena balik pi tengok, dengar, bagi reti. Tuan-tuan, ucapan itu ucapan yang bagus. Tuan-tuan kena dengar bagi betul. Bagi saya sudah sampai kita ni, sudah sampai masa kita ni, bukan sekadar berseminar menghabiskan air kopi, tetapi tuan-tuan telah sampai masa untuk kita bertindak. Dan saya menyahut seruan Profesor Zainal Keling supaya mereka yang suka mempertikaikan tuan-tuan soal keabsahan bangsa Melayu dan Islam dalam perlembagaan, maka tuan-tuan dah tiba masa kontrak sosial mesti digantung tuan-tuan. Tu ucapan Profesor Zainal Keling semalam. Dia minta kontrak sosial yang telah dipersetujui ini digantung kalau mereka ni tak reti nak hormat hak Islam dan Melayu dalam perlembagaan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah tu, saya tak tunjuk lagi satu buku. Satu buku tuan-tuan yang bertajuk Isu Keharmonian dan Perpaduan Kaum di Malaysia, yang ditulis oleh Profesor Wong Tai Chi. Profesor Wong Tai Chi ni tuan-tuan dia ex-lecturer di Nanyang University. Tuan-tuan buka buku tu muka surat 63. Terang-terang dia hina Islam. Dia sebut Islam sebagai asal usul ekstremisme di dalam dunia ni tuan-tuan. Ada buku tu lah kita. Pergi ambil. Tapi bini duduk tak mana, suih ada. Tuan-tuan, buku tu adalah kita. Satu bukunya kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan memang sakit hati. Di Kuala Lumpur baru ni saya suruh dia orang buat report polis. Buku ni sangat biadab tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mesra Mall ni, tuan-tuan masuk ke di buku tu, tuan-tuan pergi cari. Jangan duk beli lah, ambil gambar cukup. Lepas tu pergi buat report polis. Kita minta ditarik balik semua fakta-fakta yang tak betul, terutama berkaitan dengan Islam dalam buku tu. Buku ni diterjemahkan oleh Lee Hauji. Saya dah baca habis dah buku tu. Termasuk disebut Melayu bodoh lah apa dalam kurang hajak tu. Tuan-tuan, buku tu baru diterbitkan pada tahun ini tuan-tuan, tahun 2019. Saya minta KDN tolong haramkan buku ni. Kalau tak nak haram juga, memang haram jadah nama dah. Kena haramkan buku ni tuan-tuan, sebab buku ni menghina Islam dan bangsa Melayu. Sebab tu baru ni di Bangi kita suruh buat polis report. Di banyak tempat, di Ifin pun saya mengajar, saya suruh buat polis report. Buku ni mesti di ban. Pengarangnya mesti diambil tindakan tuan-tuan. Sebab buku ni tuan-tuan akan memberikan salah faham tentang agama Islam di kalangan orang bukan Islam tuan-tuan. Sebab tu buku ni berbahaya. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala Salat, maka sebab itu Allah memfardukan jihad bagi mengangkat martabat Islam. Tanpa jihad maka Islam ni tuan-tuan akan jadi hina. Orang takkan hormat pada kita. Sebab tu salah satu yang kita boleh berjihad tuan-tuan sekarang, sahutlah kempen Buy Muslim First. Tuan-tuan kena sahut. Kalau nyantu pun tak boleh buat, yang lain lebih jauh panggang dari api tuan-tuan. Semua tinggal omong-omong kosong, cakap-cakap kosong. Kita tak mau nyentuh.
Kan kita nak, kita kena bertindak. Jadi tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala Islam. Jadi tengok lagi, berkaitan dengan ganjaran Allah kepada para mujahidin. Sikit lagi. Okey, oleh kerana jihad itu adalah kehendak dan suruhan Allah kepada hamba-Nya demi untuk menegakkan agama Allah, untuk menyebarkan nur Allah di muka bumi, untuk meninggikan kalimat Allah, dan untuk melimpahkan rahmat Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mementeraikan janji dalam kitab suci-Nya untuk memberikan balasan dan ganjaran yang lebih dari adil kepada para mujahid mengikut kemampuan jihadnya dicurahkan. Ganjaran jihad di medan perang, Allah berfirman di dalam Al-Quran, hanya diterjemahkan di dalam buku ini, sesungguhnya Allah telah membeli orang mukmin harta dan dirinya dengan syurga yang disediakan untuk mereka. Biasanya kalau seseorang itu mencipta sesuatu ciptaan, ia adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta manusia dengan bentuk yang paling indah ini bukan untuk dijual dan digadai bagi mendapat keuntungan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kaya lagi maha sempurna. Sebaliknya Allah mencipta manusia ini ialah untuk dibelinya dengan nilai harga yang sangat mahal, iaitu syurga. Alangkah agungnya kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersedia untuk membeli harta dan diri manusia dengan syurga, iaitu harta dan dirinya yang dijual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana jihad fi sabilillah, iaitu jihad di medan perang untuk menentang musuh dari luar, dan juga jihad kepada setiap yang gugur itu menerima syahid, iaitu syahid yang tidak wajib dikafan dan disembahyangkan. Seterusnya jihad yang mengharuskan dan membolehkan tawanan perang dijadikan hamba sahaya. Jadi tuan-tuan, ni kelebihan yang Allah berikan, Allah khususkan buat mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, tentunya pagi tadi saya cerita kisah serban yang bau wangi, serban yang lap darah Ustaz Ibrahim. Tuan-tuan, Ustaz Ibrahim Libya ni dia mati syahid. Tuan-tuan tahu tak, tutup guru pondok ni bersidang tak kurang 3 jam. Buka kitab tak kurang 100 kitab, tuan-tuan. Pak T. Keruh, Tok Guang Walane, Tok Guru Haji Saleh, Tok Guru Mak Zuhdi, Tok Guru Haji Hashim. Tuan-tuan semua turun pergi pondok Lana bincang, nak tentukan Ustaz Ibrahim ni syahid atau tidak syahid, tuan-tuan. Dibandingkan dengan jawatankuasa fatwa pada waktu itu, tuan-tuan, tempat berlaku kejadian pun haram tak pergi tengok. Tiba-tiba tuan-tuan keluarkan fatwa, hanya mati tu burah, pelampau. Tempat kejadian pun tak turun tengok. Tuan-tuan, sebab tu Ustaz Ibrahim ni, tuan-tuan, dia terus disemadi ke, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia ni orang yang mati syahid. Darah dia pun wangi, kin serban pun wangi. Tuanku Sultan Kedah pun turun, tuan-tuan, termasuk murid-murid dia. Tuan-tuan, tu tak cerita hoknya peluru temi banyak tak mati. Hok polis kena dengan orang kampung, kena terbih pun jadi gila, tuan-tuan. Tu Allah nak tunjuk. Tuan-tuan, mangsa tragedi Memali ni kebanyakan semua kena peluru M16. Dia malam tu dia duduk tunggu. Saya difahamkan malam tu ada 11 orang anggota rela. Dia duduk tunggu di orang kampung. Sebab dapat berita kata malam tu Ustaz Ibrahim nak kena ambil. Jadi tunggu punya tunggu sampai ke pagi, tak ambil. Tuan-tuan pakat pergi kerja. Ada pergi menoreh getah, ada pergi buat kerja macam-macam lah. Tuan-tuan, waktu orang kampung tinggal, waktu itulah mereka masuk nak ambil Ustaz Ibrahim, tuan-tuan. Dia yang boleh pecah semua cerita ni. Bila mana ada polis yang dihantar oleh Bukit Aman ke kamp polis hutan Sungai Petani. Mereka kata nak tangkap komunis. Jadi tuan-tuan, bila komandan kamp tu tanya, mana ada komunis? Komunis mana? Komunis mana? Kami duduk Sungai Petani, tak mana komunis? Awak kami tak tahu.
Kan barulah tuan-tuan disebut bahawasanya yang sebetulnya yang mereka nak tangkap adalah Ustaz Ibrahim Mahmud, ataupun nama dia Ustaz Ibrahim Libya, bekas pegawai di Pusat Islam. Sekarang ni kita panggil JAKIM lah tuan-tuan. Pusat Islam dulu bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi dibuatlah perjanjian, esok ni tak apa, pergi ambil saja. Bukan bunuh, ambil saja. Tuan-tuan, tiba-tiba pagi esok tu, akhirnya ditelefon kepada satu menteri pun tak mau jawab. Arahan daripada IPK Pulau Pinang, nyanduk di IPK Pulau Pinang pada waktu itu saya difahamkan Datuk Rabi Syekh Ahmad. Arahan dikeluarkan untuk tembak. Tuan-tuan, tak pasal-pasal. Suruh tembak tuan-tuan. Wahai dia pun bukan ramai pun, berapa orang je pun. Tuan-tuan, itulah peristiwa yang sangat menyayat hati tuan-tuan. Tuan-tuan, pergilah ziarah kampung Memali tu. Pergilah ziarah. Bawa budak-budak muda pergi tengok. Jangan kita ni cuma dengar dari jauh, tak pernah pergi tengok tuan-tuan. Pergi tengok, tuan-tuan bayang bapak-bapak mereka yang telah ditembak mati kejam tuan-tuan. Pagi tu cuma tinggal 2 anggota rela. Semua senapan patah. Kalau kata orang kampungnya tembak, orang kampung nak kutip mana peluru M16. Mangsa ni tuan-tuan semua kena peluru M16, termasuk polis pun kena peluru M16. Polis pun kena. Dia cerita dia Ustaz Ibrahim, dia pagang siap dah rumah dah tu. Dia abang apa jadi pun apa jangan tinggal. Tu yang mula-mula depa tak nampak. Met tembak codong lagu tu lah. Sampai dalam tu tuan-tuan rupa-rupanya dah ada pun SB. Tuan-tuan, panjang ni kau nak cerita. Dia boleh buat satu tajuk lain. Cuma takut lepas tu saya tak boleh kuliah dah. Dia kata berceramah jangan panggil mai bayar. Tapi jangan main-main. Ini Terengganu Islam mana-mana apa jangan buat cerai tu. Jadi tuan-tuan tu saya nak cerita ni. Kalau saya tak cerita tuan-tuan pun tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, waktu tu Pak Jangmi yang saya habaq pagi tadi ni, dia duduk menerap atas padang tu. Dia nampak polis duduk tembak ni, tak tahu tembak siapa. Tembak kena sama-sama dia. Tuan-tuan, waktu tu bila ada orang pergi buka pintu, tuan-tuan, waktu tu habis. Sebab tu Ustaz Ibrahim ni pun Allah bagi karamah hebat. Tu tak cerita lagi kisah Pak Timak Piah. Pak Timak Piah tengok dengan mata dia tuan-tuan. Bapa kepada Ustaz Zuhdi. Ustaz Zuhdi ni sekarang Bendahari Pemuda Selangor. Nampak dengan mata dia para arwah ni naik tuan-tuan, subhanallah. Pak Timak Piah ni pun mati hebat tengah bagi kuliah. Anak dia semua berjaya, Ustaz Yusni Mak Piah, Ustaz Yusni Mak Piah, Ustaz Zudi Mak Piah. Itulah anak murid kanan Ustaz Ibrahim. Pak Timak Piah. Nyalin ni kalau tuan-tuan dengar jangan percaya sangat lah, goreng je lebih. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan sekalian, insya-Allah doakan. Doakan, saya doa pada Allah supaya Ustaz Islah ni dibenarkan untuk pulang semula ke kampung Memali. Sebab saya dipahamkan tanah wakaf di situ ada yang diberikan untuk Ustaz Ibrahim pun ada. Sebab adalah saya tak mahu habaq nama. Tapi ada pihak yang menyekat tak nak bagi Islah ni balik ke Memali. Itu saya tahu. Itu saya tahu tuan-tuan. Depa tak bagi dia ni balik mengajak. Dia ni anak Ustaz Ibrahim. Nampak cermat sikit. Sebab tu tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya berdoa kepada Allah supaya kes Memali ni tuan-tuan dibuka. Kesnya barang satu saat tidak dibicarakan di mahkamah tuan-tuan. Tuan-tuan, tapi kalau sebut macam ni bahaya. Saya dia kata apa, ustaz ni pun mujahidin juga, pengganas juga. Tu nya LTTE tu awak tak mau pergi cekuk. Pilih cekuk popok Taman Elam tu. Tuan-tuan, hari ni popok ni boleh berdemo, bukan main lagi. Siap mengaku lagi. Kita orang Taman, kenapa tak bangga dengan Taman Elam, pala otak hang. Tu
Tu kat Sri Lanka tu, zaman Osmaniyah pun dah ada 17 buah masjid. Bendera Sri Lanka tu pun ada jalur hijau, mewakili orang Islam. Apanya Tamim Ilham buat di Sri Lanka? Bunuh orang Islam, bakar masjid. Ini pertubuhan pengganas. Hari ini tuan-tuan, dia boleh bebas dalam negara kita berarak, berdemonstrasi. Dia pergi angkat potret Prabhakaran tu, buat majlis dan sebagainya. Saya tak boleh terima bila pihak polis mengeluarkan kenyataan tidak mendatangkan ancaman terhadap keselamatan negara. Kalau saya ustaz-ustaz ni bukan main lagi, darah kena cukup. Macam cerita Ni Adli dengan kawan-kawan KMM, takkan tuan-tuan tak ingat? Seorang guru saya, Ustaz Soleh, kena tangkap waktu tengah jaga periksa SPM. Ustaz Soleh, Ustaz Asfawani, Ustaz Tajuddin, Ustaz Ni Adli, siapa lagi yang kenal ni? Geger Pakistan, habis kena cukup. Sumbat masuk dalam. Sebab apa? Militan. Zaman siapa berkuasa pada waktu tu. Dan orangnya sama juga tuan-tuan, telah menarik bantuan per kapita kepada sekolah agama rakyat tuan-tuan. Sebab tu hari ni say no to him. Kita mengatakan tidak kepada dia untuk dia mengadakan sekali lagi perkara-perkara yang boleh merosakkan Islam dan bangsa Melayu dalam negara kita. Kali ni kita tak benar dah tuan-tuan. Enough is enough. Dulu tarik bantuan per kapita SAR, sampai banyak sekolah agama rakyat mampu habis, tutup habis. Siapa punya kerja? Peristiwa Mamali pun tak selesai. Kerja hina sekolah agama je pun. Terbakar pondok pada Lumat, apa dia tak kata? Sekolah agama terbakar sebab apa? Tak ada alat pemadam api lah. Sekolah agama ni dhaif lah. Buat tak ada, macam-macam lah dia sebut. Akhirnya Allah tunjuk tahunnya sama, lapangan terbang Subang terbakar, lapangan terbang Bayan Lepas terbakar. Allah tunjuk. Tuan-tuan, ni pun kali ni tak serik lagi ni. Dia tak serik lagi tuan-tuan. Dia buat lagi panggilnya sama. Asyik hina bangsa sendiri, asyik hina Islam tuan-tuan. Tuan-tuan orang Melayu, tuan-tuan lupa ke tidak? Jawab saya. Tuan-tuan lupa ke tidak? Semua tak ni jawab. Empat ni belah mana? Kapan nak habis awal? Saya pun tak larat juga. Esok kalau subuh lah. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, saya tak sanggup tengok. Tak sanggup tengok perlembagaan kita dihancurkan. Islam dihina dalam negara sendiri. Saya tak sanggup tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita orang mengaji ni jangan sekadar belajar jihad, tetapi praktislah jihad tuan-tuan. Kita nak kalau boleh biar esok LTTE itu dicukup. Kita minta sesegeranya boleh pembunuh adib itu ditangkap tuan-tuan. Kita mahukan supaya arahan dari pejabat peguam negara segera dikeluarkan supaya polis boleh bertindak tuan-tuan. Itu yang kita nak. Ataupun kita minta diletakkan jawatan. Ataupun tuan-tuan, kita akan turun beramai-ramai ke jalan raya insya-Allah. Untuk memaksa manusia ni meletakkan jawatan tuan-tuan. Tuan-tuan, adib adalah maruah orang Islam dalam negara kita. Adib ni tuan-tuan adalah merupakan maruah rakyat Malaysia. Bangsa lain pun tak setuju adib diperlakukan macam tu. Agama lain pun tak setuju tuan-tuan. Banyak orang tak setuju. Bukan kata kita Islamnya. Cumanya tuan-tuan sekalian, kita minta, kita pohon supaya penjenayah ni tuan-tuan dijatuhkan hukuman seadil mungkin insya-Allah. Jangan bila kena pada orang Islam bukan main lagi hempal lembik tengkok. Tuan-tuan, kita tak mau. Kadang-kadang kita tengok sedih. Undang-undang mati pisau ni susah. Menumpulnya ke atas, menajamnya ke bawah. Kadang-kadang berani sama-sama Melayu. Cuba kalau saya pergi demo, mampu peluru gas, ayak semua dapat, cota free semua dapat. Tapi mau kalau popok tu bagi arahan sikit punya bagus ya. Ni tuan-tuan ni tak eloklah berlaku macam ni. Ni tak bersurai ni semua berlawanan dengan undang-undang apa semua.
Oh, mau kalau kita dia bunyi loceng sekali mampu kan. Cari jalan pun tak jumpa dah. Tuan-tuan. Cuba siabak malam ni. Oh, saya ni rangkaian mujahidin sekian-sekian, mampu esok bagi tak main kuliah dah. Esok duduk dalam lokap. Tapi tuan-tuan, pok-pok ni mengaku LTTE langsung tak kena tangkap. Sebab tu tuan-tuan kita minta ditahan. Dia orang ni mesti ditahan bawah SOSMA. Kena tahan tuan-tuan. Satu adik orang Terengganu cuma simpan buku jihad kena 30 tahun. Saya tak pertikaikan polis. Kalau betul ada bukti, ambil tindakan. Ikut prosedur, ikut SOP. Tetapi tuan-tuan kita tak nak yang mengaku ni LTTE langsung tak kena awak. Tu yang pelik tu. Sebab itu ibu ayahnya dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Mudah-mudahan hari ini bersatulah demi Islam, balik pada Quran, pegang hadis Nabi SAW, ikut ulama sebagai panduan, insya-Allah kita akan selamat di dalam perjalanan kita tuan-tuan, insya-Allah. Lain daripada tu tuan-tuan kita takkan selamat. Hok yang sebelum ni hok tuan-tuan bergaduh bab pacak bendera, bab pacak poster, tu semua simpan sejarah memori silap. Zaman sekarang ni tuan-tuan, letakkan Islam mengatasi segala-galanya. Sebagaimana kata Hamka, cinta pada parti takat buku lali. Cinta pada nusa dan bangsa biar sampai ke paras dada. Tapi cinta dan kasih pada Islam tuan-tuan, biarlah sampai melepasi kepala. Ingat tu elok. Dan katalah berkata Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ayan qusaddin wa ana hayyun, adakah Islam akan mundur sedangkan aku masih lagi hidup. Tuan-tuan balik ni cogan kata ni bubuh di rumah tuan-tuan. Adakah adib akan terus dihina? Islam akan terus dihina selagi tuan-tuan masih lagi hidup. Jadi tuan-tuan, kita membujuk lalu melintang patah. Azam takkan layu, perjuangan takkan sudah tuan-tuan. Jom pi tanya piai insya-Allah. Pa jangan lupa pi aku insya-Allah sampai punya. Hotel pun dah tempah dah tuan-tuan. Tak ada hotel, tidur masjid pun tak apa. Cuma takut pokok tu kunci. Jadi tuan-tuan pi bagi ramai insya-Allah. Masjid kalau cuti-cutilah, angkut berapa pi semua. Tunjuk tuan-tuan betapa orang Islam sedang menunjukkan amarahnya di atas apa yang sedang berlaku tuan-tuan. Marilah sama-sama pada malam ini tuan-tuan, saya nak bagi satu amalan kalau boleh tuan-tuan kena buat kena buat. Kita baca sama-sama boleh? Ni bekal tuan-tuan ni. Sebelum nak turun nak berjuang, kalau boleh live ni tolong off dulu. Selagi ada pok-pok nyaluak tu dia pun boleh terima, boleh off tak live ni. Sebab ada nak bagi ijazah. Ijazah ni untuk orang mengaji je. Untuk orang tak mengaji tak boleh. Off dulu ni, off. Off. Off baru kita ijazah. Sebab tak off tak boleh. Sebab kata Imam Malik, orang jahat pun kalau dia dapat ijazah, dia buat jadi kan. Tu kata Imam Malik. Sebab tu amalan ni sebelum saya bagi ni, mana tahu kalau lepas ni saya mati, tak tahu. Baru ni pun bilik dah kena simbah petrol lah. Jadi tuan-tuan, baik bagi saya siap malam ni. Kalau mungkin tak panjang umur pun tuan-tuan boleh amal insya-Allah. Saya pun boleh tumpang-tumpang pahala insya-Allah.